Sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Woi, panas betul dan syukurlah hari ini dapat buat kebaikan, dapat tolong orang. Jam habis jalan, dah tahu jalan tempat kamu jam atau tidak. Selalunya kita jalan di tempat destinasi ini tidak sampai 3 jam sampai. Sekarang sudah 5 jam belum sampai-sampai. Masih ada undi lagi. Tapi syukurlah sebab proses pengundian di Malaysia berjalan dengan baik. Kita dapati keputusan semalam memihak lebih besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu dia mendapat 80 kerusi ataupun 82 kerusi parlimen, manakala Perikatan Nasional 70 lebih dan UMNO hanya kurang daripada 35. Kalau tidak silap 30 saja. Okey, jadi secara logik akalnya, menurut nombor itu, kita tahu bahawa sepatutnya Anwar Ibrahim sudah separuh langkah kakinya di depan pintu Istana Negara menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dia sepatutnya sudah berdiri di luar pintu Istana Negara untuk angkat sumpah. Ada orang cakap dengan saya, terimalah kenyataan Anwar Ibrahim tak akan jadi Perdana Menteri. Saya sebenarnya tiada apa-apa pun dapat, saya tiada apa-apa dapat apapun kalau Anwar jadikan Perdana Menteri, tidak. Tapi sebenarnya saya cuma ingin memberitahu keadaan yang realiti, iaitu realitinya memang betul lah Anwar yang paling besar. Dia punya penguasaan kerusi parlimen. Tapi malangnya itulah, realiti juga tidak sampai 100 kerusi parlimen. Sekiranya Anwar dapat 100 kerusi parlimen, memang mungkin dapat disahkanlah 100% Anwar Ibrahim yang akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Malangnya dia hanya dapat 82 saja. Mungkin itu kalau saya tidak silap. Tapi yang penting lebih 80 lah, 80 dan atau ke atas. Okey. Jadi saya doakan, kami doakan, kita doakan, semua rakyat Malaysia berdoa sama-sama. Tak kiralah apa agama, kita berdoalah siapapun Perdana Menteri, mestilah Perdana Menteri yang baik, yang toleransi, yang ada sikap mau menyayangi seluruh rakyat Malaysia. Lepas itu apa lagi? Mesti bertanggungjawab, lepas itu berintegriti. Jangan pakai kuasa sewenang-wenang, sakau itu, sakau ini. Nanti dapat bendera One Piece susah pula. Macam begini ni, One Piece. Tapi kita berharaplah semoga politik Malaysia akan menjadi lebih stabil. Saya tidak kisahlah mana-mana pun bergabungan, okey, tidak ada masalah. Yang penting tolonglah kasih stabil ini politik negara Malaysia. Dan hentikanlah jatuh menjatuh. Harap-harap kali ini parlimen betul-betul akan cukup tempo dia 5 tahun. Jangan lagi baru 2 tahun setengah sudah mau bubar. Saya terus terang, rakyat bosan. Dah tahulah yang lain. Tapi saya sendiri, saya terus terang, saya bosan melihat dalam masa hanya 3 tahun 3 Perdana Menteri Malaysia. Wadih. 4 tahun, dalam masa 4 tahun 3 Perdana Menteri Malaysia. Macam mana, susahlah mau maju kalau begitu. Orang mau masuk pun susah. Jadi sepatutnya separuh kaki dan sepatutnya Anwar Ibrahim sudah berada di pintu istana sekarang ini untuk kalau dia boleh menjadi Perdana Menteri, angkat sumpah di depan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi sebab itu saya kasih tajuk video ini, Anwar sudah di depan pintu Istana Negara untuk angkat sumpah. Sebab mengikut kepada data nombor yang tidak pernah menipu,
number never lies. Number adalah betul. Satu adalah satu, dua adalah dua, dan tetap begitulah, tidak akan berubah. Okey, siapa pilihan anda untuk Perdana Menteri? Terpulang. Yang penting doakan negara Malaysia. Dan jangan nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak. Manis-manis, padu-padu, bikin sakit jiwa. Apa sajalah komen kamu, saya terima dengan hati terbuka. Bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita dalam perjalanan untuk menonton perlawanan bola sepak malam ini di antara Qatar melawan Ekuador. Saya bilang Qatar bakal kalah 3-0 dengan Ekuador. Okey, baik. Akhirnya kesianlah. Sedih untuk Zaid Hamidi kerana Khairi Jamaluddin ternyata silap diberikan tempat, kalah di Sungai Buloh. Dan akhirnya setelah Khairi Jamaluddin kalah di Sungai Buloh, dia pun memberilah sepatah, dua, tiga, empat, beribu-ribu kata. Berkata-katalah Khairi Jamaluddin dengan penuh rasa hibah, sedih dan pilu. Khairi Jamaluddin berkata, kalah bukan penghujungnya, perlukan masa untuk berehat dan bermuhasabah. Tewas dalam perebutan kerusi Parlimen Sungai Buloh, Khairi Jamaluddin berkata dia akan berehat dan merenungkan pilihan orang ramai terhadapnya sebelum memutuskan langkah yang seterusnya. Menteri Kesihatan sementara itu meluahkan keletihan kerana tidak berehat sejak 2 tahun yang lalu mengemudi negara keluar daripada wabak COVID-19. Dalam mesej ikhlas yang dinyatakan di akaun Instagramnya itu, Khairi menyifatkan tinjauan 5 tahunan Malaysia sebagai mengerikan untuk disahkan secara terbuka, dan yang memberitahu ahli politik jika mereka cukup bagus dan cukup disukai. Pilihan raya adalah asas dalam mana-mana demokrasi yang berfungsi. Anda perlu menerimanya apabila orang menganggap anda adalah tidak cukup baik untuk mewakili mereka. Katanya lagi, kehilangan adalah satu kerugian. Tidak kira seberapa dekat anda datang atau berapa ramai orang menyatakan kekecewaan atas kehilangan anda. Katanya sebelum berkongsi bahawa dia menantikan Piala Dunia di televisyen. Saya harap saya harap Khairi Jamaluddin pun sokong Ekuador untuk kalahkan Qatar. Okey, jadi begitulah sedihan yang berlaku apabila Khairi Jamaluddin kalah, dan Khairi pun berkata dia turut bersedih kerana dia memang didapati bahawa dia tidak cukup baik, tidak cukup bagus, bukan tidak cukup baik, tidak cukup untuk diterima dan seterusnya dipilih menjadi ahli Dewan Rakyat mewakili kawasan Sungai Buloh. Saya terus terang, saya antara peminat Khairi Jamaluddin juga. Sedih jugalah melihat orang muda yang bakal sangat berpotensi untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya kena cantas awal-awal. Sedih juga melihat orang yang sangat berpotensi untuk menjadi arkitek nahkoda besar bagi parti Melayu terbesar, iaitu UMNO, akhirnya tersungkur di tengah jalan dan tidak menjadi kesampaian. Untuk melihat orang muda menjadi ketua nahkoda baru bagi UMNO yang baru. Harapnya Zaid Hamidi dapat dengarlah suara Karumbi selepas ini, dan sudah ada 3 orang, sekurang-kurangnya 2 orang pemimpin tertinggi di dalam UMNO yang menggesa supaya Zaid Hamidi meletak jawatan. Terbaru ini Ketua Penerangan UMNO iaitu Sarir turut meletak jawatannya, dan beliau pun menggesa supaya Zaid Hamidi meletak jawatan dengan kadar segera dengan cara yang terhormat. Begitu juga Menteri Besar Johor
pun menggesa Zaid Hamidi agar meletak jawatan dengan terhormat dan memberi peluang kepada orang baru yang lebih muda dan dapat menyelamatkan Parti UMNO. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.